Sekarang pelajar-pelajar, kita teruskan pembelajaran kita pada bab 6, perincian yang ketiga iaitu Tamadun Rom. Seperti biasa, sediakan pen dan kertas untuk mencatat butiran-butiran yang perlu untuk dijadikan rujukan pada masa hadapan. (6.3) Tamadun Rom. Kalau pelajar perhatikan peta, ada tertulis Rom. Di sinilah semenanjung Rom yang sekarang negaranya adalah Itali. Kalau kita perhatikan, Tamadun Rom merupakan satu empayar yang luas yang meliputi keseluruhan kerajaan yang wujud di sekitar Laut Mediterranean. Dan Tamadun Rom ini terkenal seiring dengan kemunculan Tamadun Parsi yang menguasai bahagian timur. Sekarang kita perhatikan, Tamadun Rom adalah kesinambungan daripada Tamadun Yunani. Begitulah yang dikatakan bahawa Tamadun Rom ini merupakan sinambungan daripada Tamadun Yunani. Kerana apa yang dibuat ataupun kemajuan yang dicapai oleh Tamadun Yunani itu sekarang telah diikuti ataupun dipatuhi dan diambil semua ilmu-ilmunya oleh Tamadun Yunani. Bermaksud, Tamadun Yunani mewarisi ketamadunannya kepada Tamadun Rom. Kedua, Tamadun Rom muncul kuasa terkuat di rantau Laut Mediterranean, berjaya mengalahkan pesaingnya antaranya Etruskan, Macedonia, Seleucid dan Mesir. Terletak di kawasan subur Lembah Latium dan juga Sungai Tiber. 3 zaman yang dilalui oleh Tamadun Rom. Pertama, zaman beraja, zaman republik dan juga zaman empire. Ini adalah gambaran kostum ataupun pakaian di dalam Tamadun Rom. Ukiran yang terdapat pada binaan yang menunjukkan raja diangkat oleh penduduk-penduduk dan kedudukan raja ataupun pemerintah sangat dimuliakan dalam Tamadun Rom. Ini kerana kalau kita perhatikan sejak daripada zaman Yunani, pemerintah itu dianggap sebagai bayangan Tuhan. Seterusnya kita tengok Tamadun Rom gemilang semasa era Pax Romana, iaitu pada tahun 27 sebelum Masihi hingga 180 Masihi. Pada waktu ini, kemunculan Rom kita lihat seiring dengan kemunculan Nabi Isa alaihi salam. Tamadun Rom maju dalam politik, ekonomi, sains, teknologi, falsafah dan pendidikan. Daripada segi struktur ataupun hierarki sosial masyarakat, Tamadun Rom boleh dipecahkan kepada beberapa hierarki. Contohnya, hierarki teratas ataupun golongan pemerintah dipanggil patrician. Golongan ini terdiri daripada pegawai-pegawai atasan, tentera, bangsawan-bangsawan dan sebagainya. Manakala lapisan yang kedua yang terdiri daripada golongan diperintah ialah plebeian. Plebeian ini terdiri daripada artisan, peniaga dan juga petani. Artisan di dalam masyarakat Rom ataupun Tamadun Rom berbeza agak sedikit dengan artisan dalam Tamadun Mesir Purba. Manakala dalam Tamadun Rom, artisan ini melibatkan arkitek ataupun jurureka yang sentiasa berfikir untuk
membina ataupun mereka satu seni bina yang boleh digunakan oleh masyarakat. Manakala golongan lapisan yang paling bawah adalah hamba. Hamba ini kalau kita tengok ada dalam semua tamadun di dunia pada zaman dahulu. Seterusnya kita tengok perincian yang keempat, iaitu peningkatan seni bina tamadun Rom. Pertama, arkitek Marco Vitruvius mengarang buku On Architecture pada tahun 46 sebelum Masihi. Marco Vitruvius ini adalah pencetus kepada kemajuan seni bina dalam tamadun Rom. Kemajuan pendidikan telah memajukan seni bina Rom. Ini bermakna seni bina ini bukan tercetus daripada tanpa sebarang persediaan. Pendidikan merupakan aspek yang terpenting sebagai pencetus kemajuan sesuatu tamadun. Kemajuan seni bina tamadun Rom ini dicetuskan lagi oleh Marcus Vicinius Agrippa yang merupakan seorang pentadbir dan memberi galakan kepada seni reka dalam tamadun Rom. Malah beliau sentiasa memberi galakan dan juga bantuan keuangan. Ketamadunan Rom merupakan gabungan teknologi daripada Yunani dan Rom, memberi kesan kepada nilai estetika pada bangunan. Nilai estetika ini pelajar-pelajar adalah nilai seni yang ada pada bangunan. Sekarang kita tinjau ciri-ciri seni bina dalam tamadun Rom. Pertama, tamadun Rom terkenal dalam seni bina bangunan, jalan raya, saliran air dan juga tempat mandi awam. Kalau kita belajar sebelum ini iaitu di tamadun Indus, juga kita tinjau bagaimana adanya tempat mandi awam. Cuma dalam tamadun Rom ini, tempat mandi awam boleh dikatakan satu kompleks kerana ianya meliputi ataupun disediakan pelbagai kemudahan, bukan sahaja mandi. Kedua, binaan kekal hingga hari ini dan menjadi kebanggaan masyarakat Eropah. Kemajuan Rom berasaskan kemajuan pendidikan, dasar pemerintah, keuangan, teknologi, sumber alam dan juga tenaga buruh yang mahir serta pakar kerana kemajuan sistem pendidikan. Kita tahu sesuatu kemajuan ataupun seni bina memerlukan kepakaran matematik serta fizik. Ini bermakna tamadun Rom maju dalam bidang matematik dan juga fizik.